Terima kasih pengurusi tetap. Biasanya berucap yang terakhir ini kurang sedikit idea, semua ada orang sudah ambil. Walau macam mana pun, salam solidarity, salam sejahtera khususnya yang berhormat Tan Sri Pengurusi PN dan semua rakan-rakan seperjuangan dalam majlis tertinggi PN, khusus juga kepada pengurusi penganjur konvensi kita yang berhormat Setiausaha Agung PN dan seterusnya, kepada semua perwakilan pemuda, perwakilan wanita, dev jemputan, Tan Sri, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Salam solidarity tanah airku Sabah dari bumi di bawah bayu untuk semua. Terlebih dahulu saya menyampaikan salam maaf daripada Presiden saya yang berhormat Datuk Dr. Jeffrey Kitingan karena tidak sempat bersama-sama kita pada hari ini. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah semangat, perjuangan, dan pemikiran beliau kerana di antara pengasas penubuhan PN sudah pasti sentiasa berada dan mungkin berlegar-legar di dalam Dewan pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, mungkin daripada Sabah ini saya akan bawa sedikit yang berbeza. Tadi sudah kita dengar banyak isu-isu yang melibatkan keseluruhan. Saya bersetuju dengan kawan saya, Presiden Gerakan, bahawa konvensi ini merupakan satu titik mula, satu permulaan menghidupkan semangat dan jentera kita untuk memastikan sampai PRU 15 esok PN memerintah balik di Malaysia ini. Saudara-saudara sekalian, pengurusi tetap, kesempatan ini izinkan saya menyampaikan salam terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin selaku pada ketika itu beliau menjadi Perdana Menteri. Beliaulah yang mengusyurkan supaya Sabah dan Sarawak dan Semenanjung ini dibuat satu menjadi 3 entiti. Dan beliau yang mengusyurkan ke semua ini. Dan hari ini kita bersyukur tuan-tuan dan puan-puan, perlembagaan pun sudah diubah yang meletakkan Sabah dan Sarawak dan Semenanjung Malaysia satu entiti yang sama rata di Malaysia ini. Saudara-saudara sekalian, sudah pasti kami di Sabah dan di Sarawak akan merasa bangga. Dan sudah pasti kalaulah pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin meneruskan khidmat beliau sebagai Perdana Menteri, kita yakin segala pengisian-pengisian apa yang termaktub dalam perjanjian 63, IGC dan sebagainya sudah pasti beliau juga akan tunaikan untuk negeri Sabah dan Sarawak. Saudara-saudara perwakilan yang dihormati sekalian, kita di negeri Sabah sudah pasti maukan kembali Tan Sri Muhyiddin membimbing, mengetuai kerajaan ini. Dan sudah pasti kita mau sekali lagi kerajaan di Malaysia di bawah kerajaan Perikatan Nasional selepas PRU 15 ini. Saudara-saudara sekalian, sebagai satu tanda dan semangat, saya nampak hari ini begitu ramai. Sebagai tanda satu semangat dan kekuatan kita bersama, marilah kita beri satu tepukan yang gemuruh kepada pengurusi Tan Sri Muhyiddin dan ke semua pemimpin-pemimpin yang ada di sini. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sekadar berkongsi sedikit
apa yang pemikiran rakyat Sabah pada ketika ini untuk menghadapi PRU 15. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di PRN yang dahulu, Sabah lah yang mula sekali menjunjung dan memperlihat dan memenangkan lambang Perikatan Nasional. Dan sudah pasti bukan lagi satu perkara yang baru kepada kita. Saudara-saudara sekalian, selepas 2 tahun berlalu, ada sedikit perbezaan pemikiran di sana di sini, sana sini dan sebagainya. Antara yang kami lihat di sini ialah ada unsur-unsur pemikiran khususnya generasi muda di negeri Sabah lebih berminat ataupun lebih meminati sekiranya pemerintahan di negeri Sabah ini diberi perhatian kepada parti-parti tempatan. Saudara-saudara sekalian, inilah antara pemikiran-pemikiran. Jadi bagaimana kita dalam Perikatan Nasional? Saudara-saudara sekalian, dengan usaha pemikiran pemimpin Perikatan Nasional, dengan usaha pemikiran pengurusi Perikatan Nasional, yang juga Ketua Menteri Sabah, yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji, maka kami membentuk satu gabungan yang dilihat lebih berbentuk parti tempatan yang dinamakan Gabungan Rakyat Sabah. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kami sangat bersyukur dan berterima kasih kerana kewujudan GRS ataupun Gabungan Rakyat Sabah ini adalah atas keizinan kepimpinan PN Pusat, khususnya yang berhormat Tan Sri Muhyiddin, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi kami di Sabah mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pengurusi Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, satu lagi pemikiran yang kami lihat rakyat di negeri Sabah ialah mereka telah membuat satu banyak kesadaran. Kesadaran apabila melihat perkembangan politik di negeri Sabah. Selama hampir 60 tahun kita di bawah jajahan ataupun di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Kita lihat masih banyak hak-hak negeri Sabah yang masih tertunda, masih tidak diambil perhatian. Antara utamanya tuan-tuan dan puan-puan ialah pengagihan 40% hasil balik kepada negeri Sabah. Antara lainnya isu minyak, tetapi sudah pun hampir-hampir terselesai apa yang telah dikatakan ataupun juga dikongsikan oleh rakan saya tadi, Datuk Yong Tekli. Dan satu baru-baru ini ada lagi pemikiran yang baru, yaitu tibalah masanya Sabah dan Sarawak diberi peluang untuk memegang sekurang-kurangnya 35% jumlah kursi parlimen di Malaysia ini. Seperti mana yang telah dipersetujui semasa pembentukan Malaysia. Saudara-saudara sekalian, inilah di antara keluhan-keluhan yang disuarakan oleh kawan-kawan ataupun rakyat jelata di negeri Sabah. Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi yang sedikit sebanyak mempengaruhi pemikiran di negeri Sabah, ialah keadaan senario politik di negeri Sarawak. Di negeri Sarawak baru-baru ini telah pun membuat beberapa perubahan perlembagaannya, termasuklah menambahkan ketua kerajaan daripada ketua menteri kepada Premier Sarawak. Bukan itu sahaja, malah menggazetkan Hari Kemerdekaan Sarawak. Saudara-saudara sekalian, sebagai satu negeri yang berjiran sesama sendiri di Borneo ini, sudah semestinya sedikit sebanyak ia akan mempengaruhi semangat dan pemikiran rakyat di negeri Sabah. Dia kata, if Sarawak can do it, why can't the people of Sabah do it? Saudara-saudara sekalian, inilah di antara cabaran-cabaran kami sebagai pemimpin perikatan di negeri Sabah. Walau macam manapun tuan-tuan dan puan-puan,
Seperti mana yang dikatakan oleh rakan saya tadi, Datuk Yong Teck Lee. Apapun keadaan, apapun senario, rata-rata masih pemikiran rakyat di negeri Sabah masih menjunjung dan mengkehendakkan kepimpinan yang berhormat Tan Sri Muhyiddin untuk menjadi ketua kerajaan kita pada selepas PRU 15 ini. Cuma kita mohon sedikit penambahbaikan Tan Sri, yaitu apabila kita membuat ataupun menyediakan akun janji ataupun selalu kita dengar manifesto, kita mohonlah supaya ada sedikit ruang ataupun perkataan-perkataan khas khusus yang memberi semangat, yang memberi kekuatan dan yang memberi keyakinan kepada rakyat Sabah, pengundi Sabah, supaya terus setia, taat dan memberi kepercayaan dan memastikan daripada 25 kursi parlimen di negeri Sabah ini, majoritinya kita akan hantar dan serahkan kepada kepimpinan Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan pusat selepas ini. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian untuk saya ingin kongsikan pemikiran dan rasa yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Jadi saya mohonlah kepada semua perwakilan-perwakilan yang dihormati sekalian supaya dapat memahami kami, supaya dapat melihat kami sebagai rakan bersama dan bukan sekadar orang bilang kasih cukup korum sahaja. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, hati dan kemahuan kami ingin bersama-sama dengan kita semua untuk maju ke hadapan supaya Malaysia akhirnya ini menjadi satu negara yang bukan sahaja maju, malah diiktiraf dan dilihat sebagai satu negara yang begitu sukses di mata dunia, di mata antarabangsa. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua perwakilan yang dihormati sekalian karena sudi hadir bersama-sama kita pada convention pertama PN ini. Terima kasih syabas kepada rakan-rakan seperjuangan dalam kepimpinan PN dan terima kasih syabas kepada pengurusi penganjur convention kerana melaksanakan convention ini begitu sukses sekali. Mudah-mudahan penghujung convention ini, penghujung acara ini kita disuntik satu kekuatan yang kuat dan sudah bersiap sedia untuk menghadapi PRU 15 pada bila-bila masa sahaja. Sekian, terima kasih.